Okey, so hari ini kita akan belajar bab 2, fungsi kuadratik. Okey, sebelum cikgu teruskan, fungsi kuadratik ni awak ada belajar sikit lah konsep dia dalam persamaan kuadratik yang berada dalam matematik tingkatan 4 juga. Okey, so kita mula dengan 2.1 persamaan dan ketaksamaan kuadratik. So persamaan kuadratik ni secara umumnya ini awak dah belajar dekat matematik. Dia boleh ditulis sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong dengan keadaan A, B, C ialah pemalar dan A tak boleh sama dengan kosong. Okey. Macam mana awak nak selesaikan satu persamaan kuadratik? So apa yang dimasukkan dengan persamaan kuadratik? Penting sebab MAT ni awak perlu faham konsep dia. Bila kita buat sesuatu penyelesaian, kita dapat apa? Okey. So, penyelesaian atau punca-punca bagi persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C adalah sama dengan kosong ialah koordinat X bagi titik-titik persilangan antara graf dengan paksi X. Okey, maksudnya awak tahu persamaan kuadratik bentuknya macam ni. Okey, so maksud penyelesaian bila awak buatkan contohnya awak dapat contoh X kuasa 2 tambah 4X tambah 3 sama dengan kosong. So X tolak X X tambah 1 X tambah 3 sama dengan kosong. So X sama dengan negatif 1 X sama dengan negatif 3. So apa yang dimaksudkan dengan penyelesaian ini? Penyelesaian ini bermaksud dia adalah titik-titik persilangan kat sini. Titik persilangan di antara garisan graf itu dengan paksi X. Inilah kat sini lah. So kita panggil dia adalah kedua-dua ni kita panggil punca. Okey, seterusnya penyelesaian persamaan kuadratik ni awak dah belajar semasa tingkatan 2 melalui kaedah pemfakturan. Okey. So masa sekarang ni bila awak belajar dalam matematik tambahan, awak belajar dua lagi kaedah untuk menyelesaikan persamaan kuadratik ini iaitu penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Okay, cikgu akan tunjuk satu-satu. So kita nak tengok dulu macam mana kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni. So ini adalah kaedah matematik lah, kaedah dalam buku teks. So soalan minta selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. So ini adalah kaedah dia. Jadi sekarang ni cikgu akan buat kaedah yang lebih mudah berbanding ini, tapi dia masih lagi dalam kaedah penyempurnaan kuasa 2 lah. Okey, so cikgu salin dulu soalan ni. Soalan ni adalah X kuasa 2 tambah 4X tolak 7. X kuasa 2 apa tadi? Tambah 4X tolak 7. Okey, yang pertama. Kita tengok dekat sini. Kita kena buat kurungan dan kita akan hilangkan dua-dua ni, hilangkan satu X. So kalau X dia ada 2, kita akan hilangkan 1. So dia akan jadi X lah. Tambah, masih lagi tambah. Kemudian dia ada X ada 1, so dia dah hilang. Dan kita bahagikan 2 pada dia. So 4 bahagi 2 adalah 2. Kuasa 2. Tutup kurungan kuasa 2. Yang ini akan dibahagi 2. Dan ini akan disalin balik. Maksud salin balik. Okay, so kemudian kita dapat
tolak 7 sama dengan, lepas tu kita kena tolak. Tolak dengan apa? Tolak dengan ini kuasa 2. So, jawapan 4. Okey. Sama dengan kosong. Okey, sebab tu X tambah 2, kuasa 2. Kemudian naik ni negatif 7 tolak 4. Kita dapat negatif 11. Kemudian kita pindahkan ke sebelah, kita dapat 11. Okey, lepas tu kita boleh selesaikan macam biasa. Kuasa 2 pindah sebelah, dia akan jadi punca kuasa. So, X tambah 2 sama dengan punca kuasa 11. Tapi kuasa 2 ni, untuk MAT, dia akan ada plus minus. Sekejap Plus minus punca kuasa 11. Dan kita akan dapat 2X lah. 1X tambah 2. X tambah 2 sama dengan punca kuasa 11. Satu lagi X tolak 2 sama, X tambah 2 sama dengan negatif punca kuasa 11. Dan kita pindahkan macam biasa. So, X sama dengan punca kuasa 11 tolak 2. So, punca kuasa 11 tolak 2. So, dapat jawapan 1.3166. 1.3166. Okey, sebelah pula negatif punca kuasa 11 negatif punca kuasa 11 tambah 2. So, dapat X sama dengan negatif 1.3166. Okey. Sampai sini faham? Beza sikit daripada buku teks. Buku teks macam ni lah. Cikgu salah kira ni tolak je tak? Ni tolak. Kenapa tak ada orang yang tegur cikgu? Tambah pindah sebelah jadi tolak. So, tolak 2. Dapat negatif 5.3166. Negatif 5.3166. Okey. Perlu tak cikgu tunjuk semula ataupun awak dah faham? Faham tu. Faham? Okey, kalau faham, cikgu nak panggil seorang, cikgu nak test. Fatin Zafira ada tak? Fatin Zafira ada? Ada, okey. Okey, Fatin. Okey. Cikgu nak bagi satu soalan X kuasa 2 tambah 4X tambah 3 sama dengan kosong. Okey, mula-mula kita buat apa, Fatin? Pindahkan 3 tu. Pindahkan 3? Cikgu punya cara, cikgu tak pindah dulu 3 tu. Pindahkan X. Buang 1X. Ya, betul. Buang 1X. Ni kena buang 1X Okey, so dalam kurungan. Boleh, Fatin? Tak faham cikgu. Okey, kalau tak faham, ada sesiapa boleh bantu Fatin? Siapa yang kata faham tadi? Fahmi. Siapa? Fahmi. Okey, Fahmi. Tolong Fahmi. Cikgu, X tambah 2. X tambah 2. Dalam kurungan kuasa 2. Okey, bagus. Lepas tu? Lepas tu tambah 3 sama dengan kosong. Tertinggal Fahmi. Sekejap. Tambah 3. Lepas tambah 3?
Apa tu? Tolak 4. Tolak Tolak 4. 4. Betul. Macam mana dapat 4? 2 kuasa 2. Betul, 2 kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, teruskan Fahmi. Teruskan, lepas tu kita 3 tolak 4, negatif 1. X Sebelah-sebelah tambah kan 2. jadi 1. Okey, bagus. Satu. Teruskan. Lepas tu teruskan kita yang kuasa 2 ni pindah ke sebelah jadi punca kuasa 1. Punca kuasa 1 nilai berapa? Nilai adalah 1. Okey, tapi kita kena letak tambah tolak 1. Tambah tolak 1. Okey, teruskan Fahmi. Lepas tu kita pindah ke sebelah 2 tu, jadikan tolak 2. Okey, bagus. So, X tambah 2 sama dengan 1. Jadi X X 1 tolak tolak 2. jawapan. Jawapan X sama dengan negatif 1. Okey, satu lagi. X tambah 2 sama dengan uh, X sama dengan 3. X tambah 2 sama dengan negatif 1 kan? negatif 1. Ni ada tambah 2, ni ada tambah Okay. 1. So, X sama dengan Negatif 1 tolak 2. negatif 1 tolak 2. Jawapan negatif 3. Okey, bagus Fahmi. Terima kasih Fahmi. Assalamualaikum. Okey, tadi Fatin faham tak? Macam mana boleh dapat Fahmi buat ni? Ataupun perlu cikgu terangkan semula? Fatin. Cikgu terangkan semula boleh? Okey. Cikgu terang semula. Okey, cikgu terang soalan lain lah. So, X kuasa 2. X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan kosong. Okey, benda pertama awak garis dekat X ni, awak buat bahagi 2. Awak garis dekat 4, awak buat sama dengan. Okey. So, kita kena pada X kuasa 2 ke X kuasa 2 dengan yang negatif 5X tu, kita kena hilang 1X. So, kita terus buat kurungan. X asalnya ada 2. So, dah hilang 1 tinggal X. Kemudian tolak 5 akan bahagi 2. So, negatif 5 per 2. X ni ada lagi tapi kita kena kurangkan 1. Jadi dia dah tak ada lah. Tutup kurungan kuasa 2. Sampai situ Fatin faham tak? Faham cikgu. Okey, kemudian yang tanda sama dengan tu bermaksud awak kena salin balik je. So, tambah 4. Kemudian lepas tu mesti kena tolak. Okey. So, kita tolak dan kita kuasakan 2. 5 per 2 kuasa 2. Jadi 25 per 4. 5 kuasa 2, 25, 2 kuasa 2, 4. So, dapat macam ni lah. Sampai sini faham tak Fatin? Faham cikgu. Boleh? Okey. So, cikgu tolak 4 tolak 25 per 4. So, 4 tolak 25 per 4. So, dapat jawapan negatif 9 per 4. So, negatif 9 per 4 ni cikgu pindah sebelah, dia akan jadi positif lah. So, X tolak 5 per 2 kuasa 2 sama dengan 9 per 4. Sebab ini cikgu dah dapat, yang ni cikgu dah dapat dekat kalkulator negatif. So, cikgu pindah sebelah jadi positif. Sampai sini Fatin faham? Dapat cikgu. Dapat Apa? Faham. Faham Okey, so X tolak 5 per 2. Kuasa 2 pindah sebelah, kita akan jadi punca kuasa. So, punca kuasa mesti ada tambah tolak punca kuasa 9 per 4. So, X tolak 5 per 2 sama dengan punca kuasa 9 per 4 adalah tambah tolak 3 per 2. Kemudian, kita mesti ada dua-dua lah. Satu tambah, satu tolak punya. So, X tolak 5 per 2 sama dengan 3 per 2. Satu lagi, X tolak 5 per 2 sama dengan negatif 3 per 2. So, X sama dengan, ini pindah sini jadi tambah. So, jawapannya adalah 4. Ini pindah sini jadi tambah. So, X dapat jawapan
negatif 1. Sorry, 1. Okay, tengok 3/2 tolak tambah 5/2. Betul lah. Ini boleh jadi 1 lah. So, negatif 3/2 tambah 5/2. Okey. Fatin faham? Faham cikgu? Okey, kalau macam tu cikgu test satu soalan boleh? Boleh. Okey, so X kuasa 2. Okey, tolak 4X tambah 21. Boleh ke? Sekejap Boleh kot. Oh, sorry. Okey. Boleh Fatin buat? Boleh cikgu. Okey. Boleh teruskan. Kejap Mula-mula apa kita kena buat Fatin? Garis pada X ni kita kena letak. Bagi 2 Okey, bergaris pada ni kita letak. sama dengan. Okey, teruskan. Lepas tu jadikan 1X je. Betul. Kurungan. X tolak 2. Okey, tutup kurungan. Kuasa 2 Okey, teruskan. tolak 21. Okey, bagus. Lepas tu? Tolak 4. Bagus. Sama dengan 0. Okey, teruskan Fatin. Kosong. X tolak 2 kuasa 2 sama dengan 25. Bagus. Okey, teruskan. Pindahkan punca kuasa tu Mm-mm. negatif positif. Punca kuasa. Lepas tu? Jawapan? Punca kuasa 5 berapa? Punca kuasa 25 adalah 5. Okey, teruskan Fatin. X tolak 2 sama dengan 5. Okey. X tolak 2 Sama dengan? negatif 5. Okey, bagus. X sama dengan? X sama dengan 7. Okey, satu lagi. X sama dengan negatif 3. Okey, bagus. Nampak faham. Okey, Fatin dah faham. Yang lain macam mana? Faham tak? Ada soalan nak tanya? Faham cikgu. Okey, kalau faham cikgu teruskan. Ini kalau sekiranya dekat awak punya perkali X ni, kalau perasan, perkali X ni cikgu tak letak nombor kat depan dia. Ni pun tak ada nombor, ini pun tak ada nombor. So, bila dia tak ada nombor, dia memang boleh buat macam tu. Kalau ada nombor, apa yang kita kena buat? Kita kena faktor dulu. Okey, kejap. Cikgu padam benda ni. Contohnya, soalan dekat buku teks, dia bagi negatif 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 1 sama dengan 0. Okey. So, bila kita perasan dekat kita punya x kuasa 2 kita tu ada nombor kat depan dia.
Tak kisahlah ada negatif ke, ada satu ke, ada satu pula, ada dua ke, ada negatif dua ke. Yang penting ada nombor di hadapan dia, termasuk negatif. Jadi kita tak boleh terus membuat penyempurnaan kuasa dua. Apa yang kita kena buat dulu? Kita kena faktor. Kita kena faktor dulu. So, kita faktorkanlah negatif 3 ni. So, negatif 3, kalau kita tak nak salah pemfakturan kita ni, kita buat bahagi negatif 3, bahagi negatif 3, bahagi negatif 3. Tapi kita mesti kena ada negatif 3 tu kat depan lah, supaya kita tak berlaku kesilapan. So, ini boleh potong. Okey. Dapat X kuasa 2, kemudian 6 bahagi negatif 3 dapat negatif 2X. Lepas tu tambah 1/3 sama dengan kosong. Selepas kita faktor, kita boleh buat penyempurnaan kuasa 2 macam biasa. So, kita buat dekat sini, garis, buat bahagi 2. Garis buat sama dengan. Okey. So, negatif 3 dalam kurungan. Macam biasa tadi, kurungan besar ni cikgu buat dulu. Macam biasa tadi kita kena faktorkan dia, akan hilang 1X. So, X tolak 1 kuasa 2 tambah 1/3 tolak 1 tutup kurungan sama dengan kosong. Okey, kemudian ini boleh selesaikan dulu. Tolak 1 kuasa 2 tolak 2/3 sama dengan kosong. So, negatif 3 ni boleh pindah sebelah lah. Negatif 3 pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Kemudian ini kosong bahagi negatif 3 dah kosong lah. Okay, so kita tinggal X tolak 1 kuasa 2 tolak 2/3 sama dengan kosong. Dan X tolak 1 kuasa 2 sama dengan 2/3. So, kita dapat X tolak 1 sama dengan plus minus punca kuasa 2/3. So, X sama dengan punca kuasa 2/3 tambah 1. Ni cikgu pindahkan sebelah terus. Satu lagi X sama dengan punca kuasa negatif 2/3 tambah 1. Kita dapat jawapan lah. Faham? Faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, boleh tak cikgu try? Siapa nak volunteer? Dia nak cuba. Dia faham ke tidak? Siapa nak volunteer? Tapi cikgu tekan dululah. Tak ada nak volunteer, cikgu tekan nama. Aisyah Najwa ada tak? Aisyah Najwa tak ada Cikgu. Haa. Okay, saya cuba dah cikgu. Boleh Mukri kejap cikgu bagi soalan kat awak. 2X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 5. Okey, teruskan. Mula-mula kena dapatkan bentuk fungsi kuadratik dulu kan cikgu? Betul. Jadi akan jadi 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 5 sama dengan kosong. Betul. Okey, teruskan. Lepas tu faktorkan 2 tu. Dia akan jadi 2 dalam kurungan x kuasa 2 tolak 5/2 x tolak 5/2. Okey, bagus. Untuk kurungan sama dengan kosong. Okey. So, 2 ni kalau nak pindah awal-awal pun boleh. Jadi 2 bawa sebelah, still kosong lah jawapan dia. Betul.
Okay, Lepas tu terus. kita buat macam yang cikgu ajar awal-awal tadi. Dalam kurungan Okay. Dalam kurungan X tolak 5/4. Okey, betul. Lepas tu? Tutup kurungan kuasa 2. Okey, bagus. Lepas tu? Tolak 5/2. Mm-mm. Cikgu. Tolak 5/2. Tolak 25/16. Oh, bagus. Lepas tu kita selesaikan 5/2 dulu. Okey. Jadi akan dapat negatif 65/16. Okey, bagus. Jadi negatif 65/16 bawa sebelah Mm-mm. akan jadi X tolak 5/4 kuasa 2 sama dengan 65/16. Okey, bagus. Lepas tu kuasa 2 bawa sebelah akan jadi punca kuasa 65/16. Mm-mm. Yang ni belum boleh selesaikan lagi kan. Jadi tak positif negatif. Okey, lepas tu teruskan. Jadi akan jadi X tolak 5/4 Okey. sama dengan punca kuasa 65/16 Okey. dengan X tolak 5/4 sama dengan negatif punca kuasa 65/16. Okey, bagus. So, X kita dapat. Sekejap saya buat nak kira. Mm-mm. 4. Sekejap cikgu, salah kira. Jadi X yang first tu akan jadi 3.266. 3.266. Okey, satu lagi. X sama dengan? Yang lagi satu pula X sama dengan 0.766. Okey. Negatif kosong. Negatif 0.766. Negatif 0.766. Okey, kita cek jawapan awak betul ke tak. So, kita boleh tekan dekat kuadratik sini. Korang banyak guna kalkulator putih ke kalkulator apa tu? Kalkulator biru? Kalkulator guna- putih ke kalkulator guna biru? Saya pakai Biru. putih. Apa beza putih dengan biru cikgu? Yang sekarang ni cikgu tengah guna yang putih. Dia tak sama. Apa beza dia cikgu? Kelebihan dia. Beza ni cara penggunaan kalkulator tu berbeza. Kalkulator biru dia kalkulator lama lah sebenarnya. Dia kurang function lah berbanding ni lagi banyak fungsi. Kalkulator putih ni lagi banyak fungsi. Tapi boleh je cikgu kan? Boleh je, tak ada masalah. Nanti kejap lagi cikgu guna kalkulator putih, kalkulator biru. So dapat jawapan yang sama betul lah. Tu kita boleh check jawapan kita betul ke tidak. So betul lah jawapan Mukri. Dapat jawapan yang sama. So cikgu tekan kalkulator biru. So itu cara penggunaan kalkulator putih. Tak tahu kenapa dia boleh jadi bahasa lain pula, bukan bahasa Sepanyol, patutnya bahasa English. Jadi bahasa orang bahasa Sepanyol pula. Okey, yang kalkulator putih, kalkulator biru macam ni lah. Kalkulator biru macam ni, kelabu pun macam ni, sama je. Okay, so kalau kalkulator kelabu ataupun biru, kita boleh guna EQN macam ni lah, macam biasa. Tekan kanan, degree dia 2. So A dia adalah 2, negatif 5 dan negatif 5. So dapat jawapan yang sama lah. Okay. Okay, ada siapa lagi nak cuba tak? Tahu nak tengok betul ke saya ni faham ke? Katanya cikgu tekan. Cikgu tekan nama. Ada siapa nak volunteer? Okay, kalau tak ada cikgu tekan lah.
Izzah tak ada Ataupun semua orang nak faham? Izzah ada Okey Izzah, kejap ya Izzah. Okey, soalan ni. 4x kuasa 2 tambah 3x sama dengan 8. Okey, Izzah. Ya. Yang mula dia ni kan 4x2 tambah 3x tolak 8 sama dengan kosong. Okey, bagus. Teruskan. Lepas tu yang faktorkan tu yang 4 dalam kurungan x2 tambah 3/4 Betul. 3/4x tolak 2 Okey, bagus. dengan kosong. Okey. Lepas tu 4 tu tukar. And then yang dalam kurungan x tambah sekejap. Ya. Kat sini kena letak apa? Sekejap. Yang x ada kurangan x tambah X tambah? sekejap, yang 3/4 tu bahagi 2 Ya, betul. Sekejap Tiga per 8 x. Kena pada X lagi. 3/8. Lepas tu Ya, tutup kurungan kuasa 2. Bagus. Lepas tu? Sekejap. Yang negatif 2 tu sekejap. Negatif 2 tu kita kena Tolak 2. tolak 2, bagus. Dia kena, lepas tu lah kita kena buat macam ni. Nanti kita lupa. Ni kita buat bahagi 2. So ini tolak 2, lepas tu? Yang 3/8 kuasa 2. Dapat berapa? 9/64. Diam Simbol apa kena sini? Kena buat simbol apa sini? Selepas 2 ni kena letak tambah ke kena letak tolak? Cikgu. Apa tadi cikgu? Kena letak tambah ke kena letak tolak? Tolak. Bagus. Okey, saya dapat 9/64. Oh, rupanya saya uji anak kacau ya tak? Rupanya awak pun adik-adik kacau. Okey, terus Liza. Okey. Sekejap, tadi mana tadi? Itu dah. Ni boleh pindah sini. Ni saya sayang dulu. Sekejap. Sama dengan 137 137 per 64. Okey, bagus. Teruskan. Lepas tu kan x tambah 3/8 sama dengan tambah tolak. Tambah tolak. Apa nama dia tu? Punca kuasa. Punca kuasa 137/64. Okey. Dan X sama dengan X tambah 38 sama dengan X sama dengan punca kuasa 137/64 tolak 3/8. Okey, nak buat terus Okey. Lepas tu yang okey, X satu lagi. Negatif punca kuasa 137/64 tolak 3/8. Okey, bagus. Sekejap. Saya dapat jawapan. So X
Sekejap. Yang X yang pertama tu 1.088. Okey, satu lagi. Yang satu lagi negatif 1.838. Itu 1.838. Okey, kita cek betul ke tak buat-buat ni. 4. Lepas tu 3. Lepas tu negatif 8. Okey, betul. Okey, bagus. Okey, so maknanya semua orang faham kan? Okey, jadi kalau faham, cikgu teruskan pula kepada kaedah rumus. Tak ada siapa nak tanya kan? Okey, terima kasih Liza. Okey, seterusnya kita pergi kaedah rumus. So, tadi cikgu cakap kita ada 2 kaedah. Yang pertama, penyempurnaan kuasa 2. Yang kedua adalah kaedah rumus. So, kaedah rumus ni, daripada kita punya persamaan tu, kita terus je masuk dalam rumus kita yang ini. So, caranya adalah 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan kosong. Kita ganti je dalam rumus kita iaitu x sama dengan negatif b plus minus punca kuasa b kuasa 2 tolak 4ac bahagi dengan 2a. So ini tak perlu hafal sebab dia memang ada dalam kertas SVM lah. Okay, jadi kita kena tahu yang ini adalah kita punya A. Okay, ni A kita. Yang ni adalah kita punya B. Dan ini adalah kita punya C. Dan kita gantikan sahaja ke dalam kita punya rumus. Jadi negatif dalam kurungan negatif 2 tambah tolak punca kuasa 2 kuasa 2 tolak 4. 2 kuasa 2 pula. Negatif 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2 darab negatif 3 bahagi dengan 2 dan kurungan 2. Okey. Dan kita boleh terus je tekan kalkulator macam biasa. Okey, cuma yang cikgu nak tegur sikit kat sini, selalunya student akan buat salah bila dia macam ni. Dia buat separuh je. Walaupun jalan awak betul, tapi kita akan salahkan. Sebab apa? Sebab tak betul lah tu sepatutnya. Awak kena, punca kuasa awak tu kena sampai hujung. Sampai habis awak punya penulisan. Tadi cikgu buat macam ni kan? Tadi buat macam ni kan? So salah lah kita kena habiskan kita punya penulisan. Ataupun student selalu buat, dia akan buat separuh je ni. Ini pun tak betul. Kita kena habiskan kita punya persamaan kita tu, kita punya pecahan tu daripada depan sampai belakang. Baru betul mengikut formula. Jelas? Jelas cikgu. Nak masuk dalam formula ni faham? Okey, kalau faham kita terus je tekan kalkulator kemudian. Okey, kita ganti kita punya A kita adalah 2. Lepas tu B kita adalah negatif 2. Dan C kita adalah negatif 3. Okey, so dapatlah jawapan. Yang pertama X kita adalah 1.823. Satu lagi. Negatif X sama dengan negatif 0.23. Okey, faham? Untuk penggunaan rumus, awak tak perlu pun cek satu-satu ni berapa kiranya awak nak tekan kat kalkulator kan. Contohlah cikgu kata awak nak tekan kat kalkulator. Awak negatif dalam kurungan negatif 2 tutup kurungan, lepas tu tambah, lepas tu punca kuasa. Tak perlu.
Tak perlu cek satu-satu. Awak boleh terus je tekan dekat kalau yang kalkulator biru tadi, tekan mode, question dan tekan degree 2 dan kita masuk je A kita, B kita, C kita. So 2 sama dengan negatif 2 sama dengan negatif 3 sama dengan. So salin kedua-dua jawapan tu. Faham? Faham cikgu. Cikgu, Ah. jadi maksudnya kalau daripada dah masukkan nombor kat dalam formula dia tu, Hmm. terus straight bagi jawapan pun tak apa kan? Ya betul. Oh, jadi maksud tak payahlah kira panjang-panjang semua tu. Oh, okey. Yes, cikgu. Sama. Okey. So kita teruskan. Latih diri 2.1 ni senang je. Sebab dia suruh kat sini mula kena guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 kan. So kalau dah tahu memang boleh jawab lah. Yang kedua ni kita kena guna rumus. So kita dah faham kedua-duanya. So memang tak ada masalah nak buat. Okey. So cikgu teruskan dulu sebab yang penting cikgu nak cover yang konsep dulu. Sampai setakat ni dua kaedah ni ada masalah tak? Okey, kalau tak ada orang cakap tu macam tak ada masalah lah. Okey, sekarang ni kita nak buat pula macam mana kita nak membentuk persamaan. Okey, so persamaan ni yang pertama kita boleh tulis sebagai, sekejap. Ni kan kita dah tahu kita boleh tulis persamaan kita sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So kita boleh tulis sebagai A ni boleh dibahagikan semua dengan A. So kita dapat macam ni. Okey, so ini adalah penceritaan bagaimana formula hasil tambah punca dan hasil darab punca terbentuk. Okey, so okay, cikgu rasa cikgu tak nak cerita ni, cikgu terus ke macam mana kita nak membentuk persamaan. Contoh cikgu tunjuk dua cara, sama ada awak nak guna yang ini ataupun awak guna yang ini. Okay, sekarang soalan kata bentukkan persamaan dengan punca-punca 3 dan negatif 5. Kita tahu punca tadi adalah X, betul tak? Punca tu adalah X. Punca tu berada dekat mana? Ini kita punya graf kuadratik. So punca berada dekat sini. So dia sebenarnya adalah nilai X lah. Kenapa nilai X je cikgu tak kata nilai Y? Sebab kita tahu kalau koordinat kat sini contoh 3, 0, betul tak? Kan? Y dia memang tak ada kan nilai. Faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. So kita ada punca 3 dengan 5. So kita boleh tulis X sama dengan 3. Satu lagi X sama dengan negatif 5. Ada dua cara. Okey. So yang pertama, selalunya masa awak belajar tingkatan 2 tak silap cikgu, awak tekan awak buat ni kan, silang dapat X tu berapa, betul tak? Kan awak sampai X kan berapa kan? Okey, so sekarang ni ceritanya adalah dia terbalik. Dulu awak belajar daripada persamaan, dapat X tu berapa. Sekarang daripada X, kita dapatkan balik persamaan tu. Okey, so contoh macam ni lah. X sama dengan negatif 5 kan. So kalau kita putar balik benda tu, dia akan pindah balik ke sini kan. So kita ada X tolak 3 kurungan satu lagi X tambah 5 kurungan sama dengan 0. So kita kembangkan macam biasa. Ini darab sini dapat X kuasa 2. Ini darab sini dapat tambah 5X. Ini ke sini tolak 3X. Ini ke sini tolak 15 sama dengan 0. So dapatlah X kuasa 2 tambah 2X tolak 15 sama dengan 0. So itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kita menggunakan formula yang dibentuk tadi tu, iaitu X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah
Hasil darab punca sama dengan kosong. Ni tetap Yang ni tak ada. Jadi awak kena hafal. Dia tak ada dekat formula SPM jadi kena hafal. Okey. So, macam mana cara nak buat? Kita cari dulu hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Dah nama pun hasil tambah punca. Jadi kita tambah je lah punca kita ni. Jadi 3 tambah -5. Dapatlah -2. Hasil darab punca. So, dah nama pun darab. Jadi kita darabkan sahaja. 3 darab -5 dapat -15. Kemudian kita masuk je dalam kita punya rumus. X kuasa 2 tolak kita punya hasil tambah punca adalah -2X tambah -15 sama dengan kosong. So kita dapat X kuasa 2 tambah 2X tolak 15 sama dengan kosong. Sama je lah jawapan kita, jawapan akhir kita sama. So mana-mana kaedah awak boleh guna. Faham? Faham cikgu. Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan contoh lain. Okey, contoh lain. Siapa nak cuba? Ada volunteer nak check sama ada dia faham ke tidak sebenarnya? Oh, tapi yang ini yang tadi nombor kan? Ini dah jadi huruf ke tak? Okey, kalau huruf, cikgu yang cerita dulu macam mana nak buat Okey, sekarang ni dia kata alfa dengan beta adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik. So ini dah tak sama dengan yang tadi. Yang ni dia daripada nombor kan? Kita bentuk persamaan. Sekarang ni ini daripada anu yang kita tak tahu. Okey. So macam mana nak buat? Ni bila nak bentukkan persamaan tapi ada anu, caranya adalah yang pertama. Yang pertama awak kena banding dengan X kuasa 2 tolak HTP X tambah HDP sama dengan kosong. Yang kedua, cari HTP dan HDP. Yang ketiga, cari HTP baru dan HDP baru. Yang empat, masuk dalam X kuasa 2 tolak HTP X tambah HDP sama dengan kosong. Okey, cikgu tunjuk satu dulu. Yang pertama, kita kena banding Okey, so ini persamaan cikgu. So, 2X kuasa 2 tambah X. Cikgu pindahkan ni ke sini, tolak 4 sama dengan kosong. Okey. So, sebelum kita membanding, kita kena pastikan perkali kepada X kuasa 2 adalah 1. So, bermakna persamaan ni semua kena bahagi 2. Sebab apa? Sebab cikgu nak hilangkan 2 kat depan, jadi semua kena bahagi 2 lah. Bahagi 2, ni pun bahagi 2, ni pun bahagi 2. So, dapatlah X kuasa 2 tambah 1/2 X tolak 2 sama dengan kosong. Yang kita boleh membanding sekarang baru cikgu nak banding. So, cikgu banding, cikgu letak kat bawah dia supaya senang cikgu nak banding. So, X kuasa 2 tolak HTP X tambah HDP sama dengan kosong. Okey, kalau awak perasan nampak tak benda ni sama. Nampak ini adalah perkali X kan? So, dia macam ni lah. X kuasa 2 sama, X dengan X sama. Jadi bermakna dia macam ni. Nampak tak perbandingan dia? Nampak? Okey, so kita keluarkanlah perbandingan dia tu. So, negatif HTP sama dengan 1/2. So, HTP adalah sama dengan negatif. Cikgu pindahkan ke sebelah jadi negatif 1/2. Sama juga kat sini, HDP sama dengan 2. Sampai sini faham?
Faham. So jalan pertama kita banding, jalan kedua kita dah dapat kita punya HTP dan HDP kita. Cikgu. Cikgu, Ah. HDP tu 2 ke? Sorry, negatif 2. Nasib baik ada orang perasan. Negatif 2. So HTP tadi adalah kita dah tahu kita punya punca kita adalah alfa dan beta. So hasil tambah punca kita adalah alfa tambah beta sama dengan negatif 1/2. So kalau hasil dah punca dia adalah alfa beta sama dengan negatif 2. Sampai sini faham? Okay, jalan yang kedua faham? Ulang cikgu, jalan yang kedua cikgu. Yang kedua ulang Okey, kejap. Okey, yang ni kan dia dah kata tadi alfa dengan beta ialah punca-punca. So ini adalah punca asal kita. Jadi kita kena masukkanlah dalam kita punya cara yang kedua, kita kena cari kita punya HTP dan HDP. So HTP ni adalah hasil tambah punca. Punca kita apa? Alfa dan beta. Jadi kita tambah sajalah. Alfa tambah beta sama dengan negatif 1/2. Ni hasil darab punca. So kita darab sajalah. Alfa beta sama dengan negatif 2. Faham? Faham cikgu, faham. Okey, kemudian kita cari hasil tambah punca baru dan hasil darab punca yang baru. So inilah yang A ni. Inilah yang baru kita ni. Okey. So kita buat jalan yang ketiga. Kita buat yang baru punya. Okey. So hasil tambah punca baru. Satu lagi hasil darab punca baru. Okey, yang baru ini adalah kita punya yang baru. So cikgu tambahkan je lah punca baru kita. Alfa tambah 3 tambah beta tambah 3. Sampai sini faham? Sampai sini faham? Faham cikgu. Faham Okey, so cikgu tambahkan je lah. So alfa dengan beta memang tak boleh ditambah. So alfa tambah beta saja. So 3 tambah 3 dapat jawapan 6. Sampai sini boleh kan? Okey, so nampak tak sebenarnya alfa beta kita dah cari kat sini. So kita kena gantilah kita punya tu. So negatif 1/2 tambah 6. So dapatlah jawapan 11/2. Kita cek balik betul tak 11/2? Negatif 1/2 tambah 6. 11/2 Okey. So hasil darab punca pula yang baru. So kita tahu ini punca kita tadi alfa tambah beta, alfa tambah 3 dan beta tambah 3. Kita pun darablah kita punya tu. So alfa tambah 3 darab beta tambah 3. So kita buat pengembangan macam biasa. Alfa darab beta jadi alfa beta tambah alfa darab 3 jadi 3 alfa. 3 darab beta jadi 3 beta. 3 darab 3 jadi 9. Sampai sini faham? Faham. Okey, so sekarang ni cikgu kecilkan balik. Cikgu kena faktorkan 3 ni supaya kita nampak dalam bentuk alfa tambah beta tambah 9. Nampak pemfakturan ni boleh Cikgu punya pemfakturan cikgu ni jadi yang ni boleh nampak? Nampak. Okey. So kita boleh nampak kat sini kita dah tahu pun kita ada alfa beta tadi. Alfa darab beta ni kita dah tahu dah berapa nilai dia. Kita tinggal ganti masuk sahaja. So kita ganti masuk negatif 2 tambah 3 alfa beta. Alfa tambah beta kita dah dapat tadi. Negatif 1/2 tambahlah 9. So dapat jawapan negatif 2 tambah 3 dalam kurungan negatif 1/2 tutup kurungan tambah 9. So dapatlah jawapan 11/2 juga. Okey, langkah ketiga faham? Faham.
Okey, langkah keempat. Langkah keempat kita kena masuk je balik dalam formula tadi. So kita masuk je. Cikgu tulis formula dulu supaya awak nampak. Tambah HDP sama dengan kosong. So HDP kita dah ada ni. Ni yang barunya. So inilah kita punya ni. Jadi X kuasa 2 tolak 11/2 X tambah 11/2 sama dengan kosong. So awak nak biar dalam keadaan macam ni boleh. Awak nak darab dengan 2 pun boleh. So kalau darab 2 dia jadi macam ni lah. Jalan yang keempat, faham? Faham, cikgu. So itulah jawapan kita. Ikut je step ni, so awak akan dapat membina sekiranya dia bagi punca yang baru. Okey, ada sesiapa nak cuba? Ada sesiapa nak cuba? Nak cuba ke? Siapa tu? Saya ke? Saya tu siapa? Oh, Muiz. Okey. Okey, Muiz, sekejap cikgu salin dulu. Cikgu salin ni punca dia punca baru dia kejap ya. So kita ada 2x kuasa 2 2x kuasa 2 tambah tambah berapa tadi? Tambah x tolak 4. So punca yang asal adalah alpha beta. Punca baru dia adalah dia nak apa tu? 2 alpha tambah 2 alpha 2 beta. 2 alpha 2 beta. Okey Muiz. Langkah pertama apa Muiz? Bandingkan. Boleh tak kita banding dulu? Terus. Boleh je. 2 tu. Faktor kan? Tak boleh kan? Sebab ada 2 kan? So 2 ni tak boleh ada. So apa kita buat dengan persamaan tu? Semua bahagi 2. Okey, bagus. So x kuasa 2. Teruskan awak lah bagi tahu cikgu apa jawapan dia selepas dia bagi 2. Tambah x per 2. Okey. Tolak 2. Biasakan letak 1/2x. Nanti susah nak banding. Lepas tu tolak Tolak 2. sama dengan kosong. Okey. So kita letak x kuasa 2 tolak HTP x tambah HDP sama dengan kosong. Okey. Keluarkan kita punya perbandingan. HTP sama dengan 1/2. Ya ke? HTP sama dengan 1/2. Tambah 1/2. Ada negatif kan? Nampak tak? Negatif 1/2. HTP, negatif HTP sama dengan Negatif 1/2. So HTP adalah sama dengan negatif 1/2. Okey, seterusnya. HDP lah. Okey, sama dengan Negatif 2. okey, bagus. Lepas tu Ni langkah ke berapa ke? kedua. Punca asal kita siapa? Punca asal. Ni. Yang mana? Ni alpha dan beta kan ni punca asal kan? So ni langkah pertama, ni langkah kedua. Okey. Alpha tambah beta Okey. sama dengan negatif 1/2. Okey, bagus. Kat sini. Alpha beta sama dengan negatif 2. Okey, bagus. Lepas tu jalan yang ketiga kita cari yang baru. Okey, teruskan. Ni yang baru Nak masuk sini. Carilah yang baru. Yang baru dia 2 alpha, 2 beta. So kalau hasil tambah yang baru. 2 dalam kurungan. Cuba tambahkan dulu.
Macam ni ke 2 alpha 2 beta? Ini kan punca baru awak kan? So kita Ha? buatlah tambah punca baru. Tambahkan je punca baru awak tu. Macam ni tu? Ai, tambah je lah. 2 alfa tambah 2 beta. Oh. Ha. Okey, lepas apa kita buat? Jadi alpha tambah beta tambah 4. Betul? Salah. Mana boleh tambah pun, Miss. Miss tak boleh Itu- tambah lah Miss ni. So kita boleh faktor lah 2 tu. 2 dalam kurungan alpha tambah beta. Ya betul. Okey, so alfa tambah beta dah ada kan? Awak dah dapat sini. Baru boleh ganti. Nampak? 2 dalam kurungan negatif 1/2. Okey, bagus. So dapat negatif 1. Okey, seterusnya Muiz yang ni. Hasil darab punca baru. Guna sama juga ke? Punca yang baru yang ni juga. 2 alpha tambah 2 beta. Ni darab, Miss. 2 alpha 2 beta. Darab 2 2 beta. beta. So dapat jawapan? 4 alpha beta. Okey, bagus. So alfa beta dah ada belum? Dah negatif 2. Ya, betul. So kita ganti je lah. So 4 darab negatif 2. Negatif 8. Negatif 8. Okey, yang keempat. Apa yang keempat? Jalan yang keempat apa? Masukkan balik Masukkan balik. Okey, terus masukkan. X kuasa 2 tolak 1. Tolak 1? Tolak 1/2. Kan? Cuba awak bagi tahu cikgu formula dia apa. X kuasa 2 tolak. X kuasa 2 tolak HTP X. Okey, HTP X tambah. HDP. Okey. Sama dengan kosong. Okey, baru ganti kan? Ini HTP awak, ini HDP awak. So, X kuasa 2. Tolak 1. Kenapa tolak 1? Ada silap kat situ. Tambah 1. Kenapa boleh tambah? Sebab negatif-negatif. Itu yang silap tu. Okey, lepas tu? Tolak 8. Sama dengan kosong. Macam tu lah. So, kita tengok. Betul tak jawapan awak? Betul. Okey, bagus Muiz. Ada sesiapa nak try C? Terima kasih Muiz. Ada sesiapa nak try C? Okey, tak apalah cikgu panggil. Syamira ada? Ada cikgu. Okey Syamira. Boleh Syamira? Kita buat dari awal So, punca asal dia adalah alfa beta. So, punca baru dia adalah alfa kuasa 2, beta kuasa 2. Okey. Okey, teruskan. Mula-mula kena bahagikan 2. Okey. Jadi, jawapan awak dapat? Jadi dapat X kuasa 2 tambah 1/2X tolak 2. Sama dengan? Kosong. Kosong. Okey, lepas tu apa kita buat? Lepas tu bandingkan dengan formula tu. Bandingkan. Okey, teruskan. X kuasa 2. X kuasa 2 tolak HTP X tambah. HDP sama dengan kosong. Okey, bagus. Teruskan. Lepas tu 1/2 dia kumpulan dengan negatif HTP. Okey, bagus. Jadi negatif HTP sama dengan 1/2. okey, lepas tu HTP sama dengan negatif. okey, bagus. Teruskan. Ini cikgu pindah sebelah dulu.
HTP sama dengan negatif 1/2. Okey, teruskan kita buat HTP kita. Lepas tu alfa tambah beta sama dengan negatif 1/2. Okey, bagus. Ni? Alfa beta bersama dengan negatif 2. Okey, bagus. Terusnya, Lepas tu yang baru. buat yang baru. Jadinya alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Okey, lepas tu yang ni kalau darab ni. Alfa kuasa 2 darab beta kuasa 2. Alfa kuasa 2, beta kuasa 2 lah kan? Okey. So ada tak yang kita dah cari kat sini? Sama tak yang ni dengan yang ni? Tak sama. Tak sama. Boleh tak kita, adakah yang ini sama dengan, sama tak dengan yang ni? Sama. Tak sama. Tak sama sebab yang ni kalau kita kembang kita jadi alfa kuasa 2 tambah 2 alfa beta tambah beta kuasa 2, betul tak? Betul. So tak sama lah. Ini dengan ni tak sama. Jadi tak boleh cari daripada situ. Jadi apa yang kita cari dari sini. Ini kan kita tahu kita tahu alfa tambah beta kuasa 2 sama dengan alfa kuasa 2 tambah beta tambah 2 alfa beta tambah beta kuasa 2. Betul tak? Betul cikgu. Okey, so kita nampak tak yang ini ada kat sini? Jadi kita kena singgalkan lah benda tu. Bermakna ini kena pindah sebelah, dia jadi alfa beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta sama. Barulah kita boleh dapat benda tu. Itu yang kita kena letak dekat sini. Faham? Faham cikgu. Barulah kita boleh nampak. Ni kita dah ada. Ini pun kita dah ada. Boleh teruskan? Boleh cikgu. Okey, teruskan. Kurungan negatif kuasa negatif 1/2 kuasa 2. Tolak 2. 2 kurungan negatif 2. Okey, bagus. Jadi jawapan dapat? Jawapan dapat Tahu tak? kuasa 13/4. Okey, betul. 17/4. Okey, seterusnya yang ini. Okey, sama tak dengan sama tak? Tak sama. Sama. Ini algebra tau. Ni sama sebab ini dua-dua pun akan kuasa 2. Ni kuasa 2, ini pun kuasa 2 juga. So benda tu benda yang sama. So alfa beta kuasa 2. So barulah kita boleh samakan dia. Nampak tak? Ke sini. Ni sama dengan ni kan? So barulah boleh. Jadi jawapan kita adalah negatif 2 kuasa 2. okey, bagus. Dapat jawapan? Negatif 4. Salah. 4 lah. 4. Cik. Tahu kan kenapa 4? Negatif tu kan dia maksud dia macam ni lah. Negatif 2 darab negatif 2. Kan negatif dan negatif positif. Tu jadi positif. Okey. So ni dah jalan yang ketiga. Jalan keempat kita buat apa? Masukkan dalam formula tu. Okey. Masukkan? Dalam formula yang negatif 2 tambah HTP X tolak HDP sama dengan kosong. Tambah. Tambah HDP. Ni. Okey. Terus masukkan. Negatif 2. X kuasa 2. X kuasa 2. Tolakkan dengan 17 kuasa 4.
Okey. Tambahkan dengan 4. Salah. Apa salah dia? Um, Awak tertinggal X. Memang selalu akan berlaku kesalahan macam tu. Bukan awak je, memang selalu akan macam tu. Sebab tertinggal X ni kena ada ni. Okey, lepas tu teruskan. Baru? tambah 4. Okey, bagus. Okey, kalau kita nak darabkan semua dengan 4, dia akan jadi berapa? 4x kuasa 2 Okey. tolak 17 kuasa x Okey. tambah 12 sama kosong. Tambah 12, 4 darab 4 berapa? Ada tak? 16. Sama kosong. Okey, kita tengok betul tak jawapan awak. 4x kuasa 2 tolak 17 tambah. Betul. Okey, bagus Syamira. Yang lain macam mana? Faham tak? Faham tu. Faham cikgu. Okey, faham Tak ada soalan nak tanya So kalau tak ada soalan nak tanya, apa? Siapa yang cikgu Kuasa tadi tu? 2 tolak 2 alfa beta. Mana satu? Ni yang mana? Awak tanya yang ni ke? Tu yang berhighlight tu. Yang alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Macam mana tu? Ni yang cikgu kembangkan tadi. Sekejap Cikgu padam balik. Okey. Dia daripada alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 kan? So dia tak sama benda ni. Dia tak sama dengan alfa tambah beta kuasa 2. Jadi awak tak boleh terus masukkan ni kuasakan 2 dia. Tak boleh. Sebab bukan benda yang sama. Jadi apa yang kita buat? Kita kena kembangkan kita punya ini. Baru kita boleh dapat dia ini. So cikgu kembangkan alfa tambah beta kuasa 2. So kembangan dia adalah ni kuasa 2. Itu yang pertama kan? So alfa kuasa 2, kemudian yang jalan yang kedua pengembangan cepat tu ini darab ni, so dia dapat 2 alfa beta. So yang ketiga kat sini, ni kuasa 2. So dapatlah tambah beta kuasa 2. Okey. Kemudian, cikgu letak sebelah dia sama dengan alfa tambah beta kuasa 2. So kembangan ini dapat yang ini. Okey. So kalau awak perasan, ni dengan ini barulah sama dengan ini. Sebab tu kita kena, kalau kita nak dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2, ini kena pindah sebelah. Itu yang dia jadi alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Faham? Faham? Faham tak? Faham. Faham Okey. Ada lagi soalan nak tanya? Ada lagi? Okey, kalau tak ada, jadi kerja rumah awak, jadi Jumaat cikgu tak masuk tau. Cikgu tak masuk Jumaat sekali sebab cikgu nak bagi awak kerja rumah sehingga Jumaat lah ni. So, yang pertama awak kena buat latih diri 2.1. Boleh tak agak-agak? Semua. Ataupun satu ni cikgu nak buat A, B, C sama yang nombor 2 ni A, B, C. So, itu je lah kot nak mantapkan dulu. Latih diri 2.1. Kemudian 2.2 ni kena buat semua. Sebab soalan ini selalu keluar. Yang kat atas ni cikgu bagi sikit sebab cikgu cuma nak tahu sahaja sama ada awak boleh buat ke tak kaedah penyempadan kuasa 2 dengan rumus. Yang bawah ni soalan selalu keluar. Jadi memang kena cuba. Okey. Boleh? Boleh tu. Boleh.
Okey, so last sebelum cikgu tutup, cikgu nak minta seorang buat kesimpulan apa kita belajar hari ni. Ada insanan lihat tak? Tak ada. Tak apa, cikgu cari dulu kat sini lah. Huda Imani. Huda Imani. Cikgu. Okey, boleh tak awak buat kesimpulan apa kita belajar hari ni? Tajuk kita belajar hari ni apa? Persamaan kuadratik. Bukan, fungsi. Fungsi. Fungsi kuadratik. Yang persamaan kuadratik tu matematik. Okey, so apa yang kita belajar dalam fungsi kuadratik? Mula-mula kita belajar tentang apa? Siapa boleh bantu dah? Mula-mula kita belajar apa tadi? Kita belajar persamaan kuadratik. Cara nak selesaikan persamaan kuadratik ni. Apa cara yang kita gunakan, Huda? Yang pertama. Huda? Ya, cikgu. Apa cara kita nak selesaikan tadi? Macam mana kita nak selesaikan persamaan kuadratik? Ada dua cara. Kaedah pertama kita guna. Boleh tak? Tak boleh Siapa boleh tolong Huda? Pemfaktoran. Pemfaktoran tu yang kita belajar dalam matematik. Okey, ini dulu mula pemfaktoran. Dalam MAT awak belajar apa? Penyempurnaan kuasa 2. Bagus. Penyempurnaan kuasa 2. Okey, lepas tu kita belajar? Rumus. Bagus. Okey, lepas tu? Kita belajar apa? Yang lelaki senyap je. Apa yang kita belajar? Selepas kita belajar persamaan kuadratik, kita belajar apa? Ini nak selesai kan? Ini nak selesai. Cara membentuk. Cara bentuk persamaan kuadratik. Betul. Kita nak cara membentuk kan? Bentuk persamaan tu. Okey, mula-mula cikgu tunjuk itu adalah kaedah biasa nak membentuk persamaan tanpa ada punca baru. So, kalau dia punca yang sama, punca asal lah. Dia ada punca yang ada yang ada punca asal. Ingat tak step yang ada satu punca ni ada dua punca, tapi punca tu ada satu je, tak ada punca baru. Dia ada punca asal saja. Kita ada dua kaedah macam mana nak cari punca asal tu. Yang pertama, ingat tak? Cikgu ada tunjuk dua kaedah tadi macam mana kita nak bentuk persamaan. Jadikan 1x. Jadikan 1x. Tak. Ingat tak yang ini tu? Lepas tu kita buat apa lepas tu? Kembangkan. Ya, bagus. Kita kembangkan. Okey, yang kedua kita boleh guna sama ada kita kembangkan atau boleh guna bukan, yang tu punca baru tu. Itu kalau ada punca baru kita ada apa yang kedua. Fahmi macam nak jawab tapi tak jawab. Ada nak jawab? Apa? X kuasa 2. Okey, cikgu tunjuk balik Kau tiba-tiba terlupa. Tadi macam faham. Kejap. Ni kan cikgu tunjuk dua cara tadi. Bila pertama sama ada awak kembang ataupun kita guna ni. Rumus yang X kuasa 2 tolak HDP X tambah HDP.
So kalau yang membentuk persamaan dengan ada punca yang baru, apa kaedah mula-mula? Step dia yang pertama? Bandingkan. Bandingkan. Kan. Ya, bandingkan dengan apa? X kuasa 2 X kuasa 2. HDP X tambah HDP persamaan kosong. Okey, bagus. Okey, jap. Cikgu nak tanya. Boleh tak kita terus je membanding? Tak boleh. Kita kena pastikan apa dulu? Pastikan X kuasa 2. X Ah, ni jadi 1. Ya, pastikan perkali X kuasa 2 tu sama dengan 1. Mesti pastikan dulu. Kalau dia tak jadi 1, apa kita buat? Bahagikan. Ya, bahagikan dulu. Okey, bagus. Okey, nombor 2 apa kita buat? Cari HDP dan HDP. Okey, bagus. HTP dan HDP. Yang ketiga, cari Cari HDP baru dengan HDP baru. okey, bagus. Okey, yang keempat. Masukkan Masukkan. dalam Ya, bagus. Okey. Sekejap, masukkan dalam X kuasa 2, tolak HDP X tambah HDP sama kosong. Okey. So, apa yang cikgu buat rumusan dekat sini? Cikgu pula buat rumusan. Korang buat rumusan kat sini, semua faham? Semua faham Okey, so Faham. bagus. Okey, latihan korang. Tadi cikgu dah bagi kan? So, kalau nak buat macam saja-saja je, boleh, kalau nak cubalah buat dekat buku modul, boleh buat muka surat 28 sehingga 33. Itu kalau cuba nak buat lah. Tapi yang hantar adalah 2.1 tadi. Yang hantar adalah ni cikgu ingatkan balik latih diri 2.1 dengan latih diri 2.2. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Okey. Cikgu kat ni tu. Tutup dulu kelas, lupa pula cikgu.